Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ikhwani min al anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa ulil salihin wal ulama al amin wal masyaikhin wal walidin wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaraf wa karrama wa baraka wa azam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas keizinannya dapat lagi sama-sama kita bersua di alam maya ni untuk kita teruskan siri pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Alhamdulillah, kita pada majlis yang ke 145 pada hari ini. Kita masih lagi di Kitabus Salam wal Istizan wa Tashmitil 'Atis wa ma yata'allaqu biha. Kitab berkenaan dengan as-salam, yakni memberi salam, wal istizan, minta izin, yakni khusus minta izin untuk masuk ke dalam rumah, wa tashmitul 'atis, dan mendoakan orang yang bersin dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Pada hari ini kita pada bab yang keempat, bab hukmis salam, bab berkenaan dengan hukum memberi salam. Kita tengoklah perbahasan yang sepintas lalu ataupun secara ringkas berkenaan dengan hukum memberi salam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi insya-Allah taala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. I'lam anna ibtida' as-salam sunnatun mustahabbatun laysa biwajibin. Kata Imam Nawawi bahawa sesungguhnya memberi salam ataupun memulakan memberi salam sunnatun mustahabbah adalah satu sunnah yang mustahabbah, yang sangat-sangat dituntut, laisa biwajibin, dan ianya bukanlah wajib. Maksudnya kalau kita jumpa orang kita tak bagi salam, itu tidak maksudnya kita tak melakukan dosa, maksudnya kita tak dapat dosa lah. Tapi kalau dibuat dapat pahala. Sunnatun mustahabbah, sunat yang sangat dituntut, dan itu ianya adalah di antara perkara-perkara sunat yang para ulama mengkategorikan ia adalah di antara sunnah ataupun nawafil yang afdal berbanding dengan perkara-perkara yang fardu. Kita seperti yang kita maklum, secara asasnya kaedahnya bahawa melakukan perkara yang wajib itu adalah lebih afdal. Tapi ada pengecualian dia ataupun ada keistimewaannya bagi sunat, yang mana ianya lebih afdal berbanding dengan perkara yang wajib. Ini salah satu di antaranya, iaitu memulakan memberi salam itu adalah sunnah, adapun menjawabnya adalah wajib.
dan memulakan salam itu adalah lebih afdal. Dari antara perkara sunnah yang lain yang lebih afdal berbanding perkara yang wajib, iaitu ibra'ul mu'sir, iaitu kita kita menghalalkan hutang orang yang kita beri hutang tu. Sebab inzaruhu, yakni menangguhkan orang untuk membayar hutang adalah wajib, berdasarkan keadaan si pembayar hutang tersebut. Kalau dia susah, dia tak mampu nak bayar, maka kita wajib untuk tangguhkan dia punya pembayaran hutang. Tapi kalau kita nak ibrah, kita nak melepaskan hutang dia tersebut, kita nak halalkan hutang dia, itu adalah sunnah. Tapi itu adalah lebih afdal berbanding dengan kita menangguhkan pembayaran hutang dia. Dan di antara sunnah yang lebih afdal berbanding yang wajib, iaitu kita taqdimul wudu'. Kita mendahulukan wudu' di luar waktu solat. Yang sebelum masuk waktu solat, kita dah berwudu'. Sebab bila dah masuk waktu dan kita nak tunaikan solat, itu adalah fardu wajib. Dan orang yang melakukan ataupun berwudu' di luar solat, seumpama dia berada di dalam solat, sebab dia menunggu solat tersebut. Kata dalam riwayat itu seumpama dia berada di dalam solat, dia seolah-olah dia mendapat pahala seperti dia dalam solat. Dan itu adalah lebih afdal berbanding berwudu' semasa di dalam masuk waktu lah. Masuk waktu itu adalah wajib, dan wudu' sebelum masuk waktu itu adalah sunat. Dan ada beberapa perkara yang lain, perkara sunat yang lebih afdal berbanding perkara yang wajib. Ini secara ringkas. Baik. Wa huwa sunnatun 'alal kifayah. Dan memulakan memberi salam ni adalah sunnah kifayah. Maksudnya sunnah yang sekiranya kita dalam kumpulan yang ramai, maksudnya hanya seorang saja yang disunatkan untuk memberi salam. Fa in kana al-musallim jama'atan kafa anhum taslimu wahidin minhum. Dan sekiranya orang musallim tersebut ramai, contoh kalau kita datang dengan kumpulan kita ramai, adalah dalam 3-4 orang ataupun lebih, dan kita mendatangi atau menziarahi orang lain, dan bila kita sampai, sunnahnya hanya seorang sahaja yang beri salam. Kafa anhum taslimu wahidin minhum, hanya memadai taslimu wahidin, hanya seorang sahaja yang memberi salam kepada ataupun daripada jemaah tersebut. Jemaah ni apa? Jemaah ni 3 orang ke atas, 3 orang ke atas. Walau sallamu kulluhum, dan sekiranya kumpulan yang ramai tersebut memberi salam, kesemuanya mereka memberi salam secara serentak, kana afdal, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Macam apa? Contoh macam kita di sekolah, sekolah rendah atau sekolah menengah, bila cikgu masuk je, ketua kelas kata bangun, Assalamualaikum cikgu, itu afdal, itu bagi salam secara serentak, secara seramai. Tapi yang afdalnya kita buat terbalik. Sepatutnya guru yang masuk tersebut, dia yang kena mulakan beri salam. Itu yang terbaik lah. Tapi kita lakukan perkara yang sebaliknya. Sebab orang yang seperti mana dalam riwayat hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yusallimu rakib 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil ataupun wal qalil al-kathir, wal qalil al-kathir. Yani yusallimu ar-rakib 'ala al-mashi, yani orang yang menunggang hendaklah dia memulakan memberi salam kepada orang yang berjalan, yani orang yang tak menunggang. Contoh kalau kita naik kereta tunggang ataupun naik motor, kita lalu tepi orang yang berjalan kaki, maka yang afdalnya kita lah yang memulakan beri salam. Dan wal mashi 'ala al-qa'id, dan orang yang berdiri, dia memberi salam kepada orang yang duduk. Itu yang lebih afdal.
Contoh kalau kita masuk ke dalam rumah, kalau cikgu tersebut dia lah yang nak masuk ke dalam bilik kelas ataupun dalam kelas, dia berdiri dan murid-murid dalam keadaan duduk, maka itu yang afdalnya adalah dia yang memulakan memberi salam kepada orang yang duduk. Wal qalil alal katsir, dan orang yang sedikit memberi salam kepada yang kumpulan yang ramai. Itu dalam hadis riwayat Sahih Bukhari. Baik. Walau sallamu kulluhum kana afdal. Dan sekiranya jemaah tersebut memberi salam secara serentak, beramai-ramai, itu lebih afdal. Tapi yang kalau seorang saja memberi salam itu dah memadai, dan itu dinamakan sebagai sunnah al-kifayah, sunnatul kifayah, sunnatun alal kifayah. Maksudnya buat seorang dah terangkat hukumnya daripada orang lain. Qala al-Imam Al-Qadhi Husain min a'immati ashabina fi kitab as-siyar min ta'liqihi laysa lana sunnatun 'ala al-kifayah illa hadha. Ini pendapat al-Imam Al-Qadhi Husain min a'immah, di kalangan a'immah, di kalangan ulama, di kalangan imam ashabina, yakni dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau as-siyar min ta'liqi laisa lana sunnatun 'ala al-kifayah illa hadha. Itu pendapat beliau mengatakan bahwasanya tidak ada sunnah kifayah, tidak ada sunnah 'ala al-kifayah melainkan ini saja, iaitu memulakan memberi salam. Itu pendapat beliau. Maksudnya beliau tidak mengatakan perkara-perkara yang lain. Contoh, ada banyak beberapa perkara sunnah al-kifayah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Antaranya melaungkan azan, itu sunnah al-kifayah, cukup memadai, hanya seorang saja yang melaungkan azan, iqamah, dan juga wa tasmih 'ala al-akl, dalam itu berdoa, membaca bismillah ketika makan ramai-ramai, memadai, hanya seorang sahaja yang membaca doa, seperti mana kita baca dalam bab doa makan yang kita baca sebelum ni. Memadai seorang sahaja membaca doa, itu dinamakan sunnah alal kifayah. Ini berbeza pendapat. Al-Imam Al-Qadhi Husaini, beliau berkata tidak ada sunnah alal kifayah melainkan memberi salam, hanya itu sahaja yang dinamakan sunnah alal kifayah. Tapi pendapat tersebut dirad, ditolak oleh Imam An-Nawawi dan para ulama yang lain. Beliau kata, ini kata Imam Nawawi, qultu wa hadha alladhi qalahu al-qadhi min al-hasri yunkaru alayhi. Kata Imam Nawawi, pendapat ini yang disebut oleh Al-Qadhi Husain tersebut adalah perkara yang diingkari, yang tak dipersetujui. Fa inna ashabana rahimahumullah qalu, kerana sesungguhnya ashab, yakni para ulama mazhab Syafi'i, ini ashabul wujuh rahimahumullah, mereka berpendapat tashmitul atis sunnatun 'ala al-kifayah, iaitu mendoakan orang yang bersin tersebut sunnah 'ala al-kifayah. Itu di antara sunnah 'ala al-kifayah. Itu sunnah memadai seorang sahaja yang mendoakan orang yang bersin. Contoh, dalam satu tempat, di satu tempat seorang bersin dan orang ada ramai, dah memadai seorang sahaja yang mendoakan, yakni tasmid orang yang bersin tersebut, iaitu mengucapkan yarhamukallah. Tapi kalau nak ramai-ramai nak sebut yarhamukallah, itu lebih afdal lah. Tapi kalau hanya seorang sahaja mendoakan orang bersin tersebut, sudah memadai. Kama sayati bayanuhu qariban insya-Allah taala, seperti mana akan diterangkan secara detail lagi dalam pada bab yang akan datang insya-Allah taala. Wa qala jama'atun min ashabina bal kulluhum al-udhiyatu sunnatun 'ala al-kifayah fi haqqi kulli ahli baitin. Kata jamaah, kata sekumpulan para ulama mazhab Syafi'i, bahkan kebanyakan mereka, hampir kesemua, mengatakan bahawasanya al-udhiyatu sunnatun 'ala al-kifayah, iaitu menyembelih korban adalah sunnah 'ala al-kifayah. Itu adalah sunnah
al-kifayah, hanya memadai seorang sahaja yang melakukan korban tersebut, fi haqqiku ahli baitin, pada setiap rumah memadai seorang sahaja yang melakukan udhiyah tersebut, yani sembelihan korban tersebut. Fa idza dhahha wahidun minhum hasala asy-syi'ar was sunnatu fi jami'ihim, dan sekiranya seorang dalam rumah tersebut dia melaksanakan korban, hasala asy-syi'ar was sunnah li jami'ihim, maka berhasillah, ini telah mendapat udhiyah tersebut, pahala tersebut, syiar was sunnah li jami'ihim, maka keseluruhan ahli bait tersebut, ahli keluarga orang tersebut, dia mendapat pahala sunnah. Itu dinamakan sunnah alal kifayah. Baik. Wa amma raddus salam fa in kana al-musallamu alaihi wahidan. Itu jelas menunjukkan bahawasanya pendapat Al-Qadhi Husain tersebut tertolak. Mungkin itu pendapat beliau sahaja. Baik, wa amma raddus salam fa in kana musallamu alaihi wahidan ta'ayyana alaihi radd. Okey. Dan adapun menjawab salam, sekiranya orang yang diberi salam tersebut hanya seorang saja, ta'ayyana alaihi radd, maka dia wajib untuk dia menjawab. Wa in kanu jama'atan kana raddus salam fardhu kifayatin alaihim. Adapun sekiranya yang diberi salam tersebut ramai, maka ianya kana raddus salam fardhu kifayah, maka hukum menjawab salam tersebut jatuh menjadi fardu kifayah. Tapi kalau dia seorang menjadi fardu ain, yani wajib untuk dia menjawab. Sekiranya dia ramai, maka ia menjadi fardu kifayah, fardu kifayah alaihim, kepada jemaah tersebut. Maksudnya hanya seorang saja yang diwajibkan untuk menjawab salam, itu dia mewakili sekumpulan yang lain ataupun jemaah yang berada di tempat tersebut. Fa in raddahu wahidun minhum saqata al-haraj 'anil baqin. Dan sekiranya yang menjawab salam tersebut seorang sahaja di kalangan jemaah tersebut, saqata al-haraj 'anil baqi, maka tergugurlah hukum kepada yang lain. Maka tak berdosalah orang lain sekiranya ada dalam sekumpulan tersebut seorang yang menjawab salam. Wa in tarakuhu kulluhum asimu kulluhum. Dan sekiranya siapa pun tak jawab salam tersebut, asimu kulluhum, maka kesemuanya berdosa. Tapi kalau seorang jawab, maka terangkatlah hukum menjawab salam tersebut. Wa in raddu kulluhum fa huwa an-nihayatu fil kamal wal fadilah, kadza qalahu ashabuna wa huwa zahirun hasan. Wa in raddu kulluhum, dan sekiranya kesemua mereka menjawab, fa huwa an-nihayah fil kamal wal fadilah, maka itu kemuncak bagi kesempurnaan dan juga kelebihan. Maka mereka telah melaksanakan satu tuntutan yang mulia, yang wajib. Maka itu lebih, kata Imam Nawawi, fa huwa an-nihayah fil kamal, kemuncak kepada kesempurnaan dan juga kelebihan. Itu lebih afdal lah, itu lebih afdal, itu menjawab salam kiranya ramai. Tapi kalau memadai, kalau seorang saja menjawab, itu dah memadai. Kadza qalahu ashabuna wa huwa zahirun hasan. Demikianlah yang disebutkan oleh ashab, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i, wa huwa zahirun hasan. Wattafaqa ashabuna ala annahu law radda ghayruhum lam yasqut anhum radd, bal yajibu alaihim an yaruddu, fa in ittasaru ala raddi zalikal ajnabi asimu. Ini para ulama sepakat mengatakan bahawasanya law radda ghairuhum, contoh kalau kita bagi salam kepada satu kumpulan dan lam yasqut anhum radd, maka tak gugur hukum menjawab salam tersebut.
Maksudnya mereka masih lagi wajib untuk menjawab salam. Bal yajibu alaihim an yaruddu annahu law radda ghairuhum. Okey. Sekiranya dijawab salam tersebut ghairahum, selain daripada kumpulan tersebut. Kita jawab pada kumpulan ni, tapi kumpulan tersebut tak jawab, orang lain yang jawab. So kita tuju ke salam tersebut kepada orang lain yang jawab. Kumpulan lain, orang lain yang jawab, kan? Maka hukum jawab salam tersebut tak gugur kepada kumpulan tersebut. Dan orang yang kita tak bagi salam tersebut, maka dia tak wajib lah untuk jawab salam, sebab kita bagi salam kepada orang yang tertentu, kumpulan yang tertentu. Bal yajibu alaihim an yaruddu, maka wajib kepada mereka yang kita bagi salam tersebut untuk menjawabnya. Fa in ittasaru ala raddi zalikal ajnabi, dan sekiranya kumpulan yang kita bagi salam tersebut mereka ittasaru, mereka kata tak apa dah, cukup dah ada orang lain jawab, sedangkan yang kita bagi salam tersebut bukan kita bagi salam kepada dia, maksudnya dia dikira sebagai ajnabi, orang lain, sebab kita tak bagi salam kepada dia, asimu, maka kumpulan tersebut yang kita bagi salam tersebut dikira sebagai berdosa, sebab mereka tidak menjawab salam, sebab mereka memadai dengan orang lain yang kita tak bagi salam pun, asimu, maka mereka dikira sebagai berdosa. Dan kata sebagian ulama lain, dia ada tempoh dia, ada berdasarkan uruf lah, berdasarkan uruf tempoh lama mana untuk menjawab salam tersebut. Sekiranya dah terlalu lama tak menjawab salam tersebut, maka dikira sebagai berdosa. Kalau tempoh tersebut dikira tak terluput, maka menjawab salam tersebut, maka apabila mereka menjawab salam, maka gugurlah kewajipan untuk menjawab salam tersebut. Baik. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan beberapa hujah daripada hadis. Qala rawaina fi Sunan Abi Daud an Ali radhiyallahu anhu wa alaihi salam wa karramallahu wajhahu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil julus an yarudda ahaduhum. Riwayat daripada Sunan Abi Daud daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ah, memadai bagi satu kumpulan, satu jamaah, idza marru an yusallima ahaduhum, sekiranya mereka melalui satu kawasan, satu tempat, an yusallima ahaduhum, memadai bagi satu kumpulan, apabila mereka melalui satu tempat, hanya seorang sahaja yang memberi salam. Wa yuzi'u 'anil julus an yarudda ahaduhum, dan memadai juga orang yang diberi salam tersebut, orang yang duduk, untuk menjawab salam tersebut. Itu dinamakan sebagai sunnatun, ataupun kalau kita bagi salam, seorang sahaja bagi salam, itu dinamakan sebagai sunnatun 'alal kifayah, sunnah kifayah. Dan orang yang menjawabnya, kalau sekiranya ramai, itu dinamakan sebagai, kalau seorang saja menjawab, itu dah dinamakan sebagai fardu kifayah. Tapi kalau dia seorang, itu dinamakan sebagai fardu ain, wajib ke atas orang tersebut untuk menjawabnya. Tak boleh orang lain tolong jawab. Qala wa rawayna fil Muwatta an Zaid ibn Aslam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza sallama wahidun minal qaum ajza'a anhum. Riwayat daripada kitab Al-Muwatta dari Imam Malik radhiyallahu anhu, daripada Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam ni adalah di kalangan tabi'in, dan beliau menjatuhkan atau menggugurkan perawi di kalangan sahabat. Dia terus sebut an Zaid ibn Aslam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terus sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanpa menyebut perawi di kalangan para sahabat. Qala, itu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallama wahidun minal qaum ajza'a anhum, sekiranya
seorang daripada kaum, seorang daripada satu kumpulan memberi salam, ajza'a anhu, maka memadailah bagi mereka, yakni bagi kumpulan tersebut. Itu maksudnya itu dikira sebagai sunnah alal kifayah, sunat bagi seorang saja untuk memberi salam berbanding daripada orang lain, daripada kumpulan tersebut. Qultu hadza mursalun sahihul isnad. Kata Imam Nawawi, itu adalah hadis yang kita baca tadi, itu adalah hadis yang dikira sebagai hadis mursal. Hadis mursal ni apa? Hadis yang digugurkan perawi di kalangan sahabat, yakni para tabi'in meriwayatkan tanpa menyebut perawi di kalangan nama sahabat. Dia terus sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu dinamakan sebagai hadis yang mursal, sahihul isnad, dan itu sanad yang baik, sanad yang sahih. Maka tak dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, sebab dia sanad dia sahih, sanad yang sahih. Sebab mursal ni dia ada dikategorikan sebagai hadis yang dhaif pada secara umumnya, sebab dia tak menyebutkan perawi di kalangan sahabat. Dia terus sebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebabkan ada sanad-sanad yang sahih, maka dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Baik. Ada masalah lagi? Ada sikit lagi masa. Kita sambung kita teruskan pada faslun fi wujub rad man khalfa as-satr ataupun khalfa as-sitri atau 'inda bulughi al-kitab war rasul. Pasal berkenaan dengan wajib untuk menjawab bagi orang yang berada di belakang tabir ataupun tirai ataupun apa-apalah, tembok dan sebagainya. Au 'inda bulughil kitab, ataupun ketika mana sampai padanya kitab ataupun risalah ataupun surat dan seumpama dengannya. War rasul. Rasul ni bukan maksud Rasulullah, maksudnya utusan rasul, ataupun orang yang dikirim, orang yang mengirimkan salam, orang yang sampaikan salam, itu ar-rasul. Qala al-imam Abu Sa'ad al-Mutawalli wa ghayruhu, idza nada insanun insanan min khalfi sitrin aw ha'idin faqala assalamu alayka ya fulan, aw kataba kitaban fihi assalamu alayka ya fulan, aw assalamu ala fulan, aw arsala rasulan wa qala sallim ala fulan فبلغه الكتاب والرسول وجب عليه أن يرد السلام. Kata Imam Abu Sa'ad al-Mutawalli dan selainnya rahimahumullah, idza nada insanun insanan, sekiranya seseorang insan, seorang manusia nada, memanggil ataupun memberi salam lah, nada insanun insanan, orang tersebut min khalfi sitrin, dia berada di sebalik sitrin, tirai lah, tirai, au haitin, ataupun tembok, ataupun dinding, ataupun dalam bilik. Faqala assalamu alayka ya fulan, iaitu dengan menyebut atau dengan memanggil ataupun mengucapkan assalamu alayka ya fulan. Au kataba kitaban fihi, ataupun dia menulis surat assalamu alayka ya fulan, au assalamu ala fulan. Contoh macam kita sekarang, kita tulis assalamualaikum dalam grup ataupun dalam WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai memberi salam melalui tulisan, melalui tulisan. Au arsala rasulan, ataupun dia mengutuskan orang lain untuk mengirimkan salam. Selalu kita buat, tolong sampaikan salam kepada sekian-sekian ataupun kepada sepulan-sepulan. Salim ala fulan, dengan contoh kita kata salim ala fulan, sampaikan salam kepada fulan. Fabalaghul kitab war rasul, maka apabila sampainya kitab tersebut, yakni surat dan seumpama dengannya, war rasul, dan juga
utusan yang disampaikan ataupun diutuskan untuk memberi salam tersebut, wajib alaihi an yarudda salam, maka wajib juga ke atas orang yang dikirimkan tersebut, yang disampaikan salam tersebut, untuk menjawab salam. Sama hukum dia, seperti mana seolah-olah kita bertemu secara berdepan. وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام. Demikian juga seperti mana disebutkan Al-Wahidi, Imam Al-Wahidi dan selainnya, wajib juga untuk al-maktub ilaihi. Maktub ilaihi ini orang yang diutuskan ataupun ditulis surat pada dia. Kita tulis surat dengan lafaz Assalamualaikum, ada sampai pada surat pada dia, yajibu 'alal maktub ilaihi, iaitu raddus salam, untuk menjawab salam. Idza balaghahu salam, itu sama ada dia menjawab dengan lafaz ataupun dengan mulut dia, waalaikumsalam warahmatullah, sekalipun orang yang ditulis salam tersebut tak berada di depan, hanya dalam tulisan, melalui tulisan saja, wajib untuk kita menjawabnya dengan lafaz, dengan mulut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ataupun kita nak balas melalui tulisan, itu wajib juga untuk menjawab, untuk menjawab secara tulisan. Qala wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadha Jibril yaqra'u alayki salam, qalat qultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Riwayat daripada Sahihai, yakni Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, hadza Jibril yaqra'u alayki salam, Jibril sampaikan salam, iaitu sampaikan salam kepada engkau wahai Aisyah. Maksudnya baginda Nabi SAW menjadi ar-Rasul, orang yang diutuskan untuk sampaikan salam tersebut. Qultu wa alaihi assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Sayyidatina Aisyah menjawab, wa alaihi assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaihi assalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di antara kelebihan ataupun keistimewaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu beliau, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan salam melalui perantaraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang baiklah. Tapi yang lebih afdalnya, yang lebih tingginya adalah apabila Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sampaikan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagi kata kepada Sayyidatina Khadijah bahwasanya Allah Taala sampaikan salam kepada engkau. Itu kedudukan yang manqabah azimah, manqabah ataupun kedudukan ataupun kemuliaan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Cuma Imam Nawawi tak datangkan, tak sebut dalam tak sebut hadis tersebut dalam bab ini. Hakadha waqa'a fi ba'd riwayat as-sahihain wa barakatuh wa lam yaqa' fi ba'dihha wa ziyadatu as-siqah maqbulah. Wa waqa'a fi kitab at-Tirmidzi wa barakatuh wa qala hadithun hasan sahih. Demikianlah yang disebutkan dalam sebahagian riwayat as-sahihain, dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, disebutkan tambahan lafaz wa barakatuh. Sebab dalam riwayat yang lain tak disebutkan tambahan wa barakatuh tersebut. Iaitu Sayyidatina Aisyah menjawab wa alaihi salam wa rahmatullah. Adapun dalam riwayat Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ada tambahan, ataupun sama ada salah satu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ada tambahan wa barakatuh. Walam yaqa' fi ba'dihha wa ziyadatu siqah maqbulah, dan pertambahan siqah ni maqbulah, dia diterima, yang tambahan tersebut, yang wa barakatuh. Wa waqa'a fi kitab Tirmizi wa barakatuh, dan disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi ada tambahan wa barakatuh tersebut.
Wa qala hadithun hasan sahih, dan itu adalah hadis yang hasan sahih. Wa yustahabbu an yursala bisalam ila man ghaba anhu, dan disunatkan ataupun dianjurkan, digalakkan untuk yursila bisalam, untuk sampaikan salam, untuk kita kirim salam ila man ghaba anhu, kepada mereka yang tak ghab, yakni orang yang tak berada di depan kita. Itu sangat perkara yang dituntut ataupun dikira sebagai sunnah untuk sampaikan salam kepada orang lain, berdasarkan hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Baik, masa kita dah ada lebih dah. Baik, saya rasa cukup sekadar tu. Saya ingat nak sambung lagi sikit sebab fasal tersebut, fasal ni dia ada kaitan dengan fasal yang sebelum ni, tapi ada disebabkan masa dah lebih. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apa yang baik pada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang disebabkan kelemahan diri saya, kalau ada salah silap harap ditegur lah, harap diperbetulkan. Sama-sama kita bermuzakarah insyaAllah. Sama-sama kita akhiri dengan sama berselawat kepada baginda Nabi SAW, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala adhikil ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wajazakumullah khair jazaa. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.